Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma adfa'anna al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan. Ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdir-Mu. Jadikan kami sabar dalam menerima ujian-Mu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih Saudara Azmi selaku pengacara majlis. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Fadilah bin Zulkafli, pengurusi Masjid Qaryah Paroi Jaya Seremban. Yang dihormati juga para pegawai dan ahli-ahli Jawatankuasa Masjid Qaryah Paroi Jaya. Seterusnya, para sukarelawan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, dan tak dilupakan yang kita raikan para pelayar yang sedang menonton siaran pada malam ini, tak kira mana pun mereka berada. Yang menonton dari utara, moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, moga dapat keampunan. Yang menonton dari timur, moga terus makmur. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Pada malam ini, kita akan membicarakan satu tajuk berkenaan soal hati. Pada awalnya, saya diminta menyampaikan tajuk 6 Jahanam. Saya tak tahu nak cerita apa 6 Jahanam. Puas seminggu saya buat research. Surrender lah. Soal hati ni lembut sikit. 6 Jahanam tu macam gangster betul tajuknya. Hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita 3 perkara. Yang mana perkara ini Allah beri untuk kita melihat kebesaran dia. 3 perkara ini iaitu panca indera, akal, hati. 3 perkara ini ada kategorinya 2. Satu basar, satu basirah. Ini orang tasawuf dia tahu. Basar 2, panca indera dan akal. Basirah, hati. Panca indera, ini yang ada pada diri kita sekarang. Bersyukurlah kita kehadrat Allah kalau kita dikurniakan lengkap panca inderanya. Ada orang panca inderanya dah tak ada lagi. Alat untuk mengenal sesuatu melalui penglihatan iaitu mata, pendengaran menggunakan telinga, bauan menggunakan hidung, sentuhan kulit dan rasa perasa pakai lidah. Semakin meningkat usia, makin berkuranganlah panca indera ini. Ada orang telinganya dah tak boleh clear lagi. Cuma kalau tuan-tuan malam ni kalau bau dah tak boleh bau, balik je lah. Itu gejala tu. Kalau dah tak boleh bau, tak boleh apa. Dan panca indera ini sangat penting untuk kita nak merasakan segala kenikmatan yang ada dalam hidup ini. Dan itu memang digunakan untuk melihat kebesaran dan merasa kebesaran Allah. Namun panca indera ini dia sesuatu yang terbatas. Kadang-kadang panca indera ini tidak menggambarkan sesuatu yang sebenarnya.
Sebagai contoh, ada masa ketika kita melihat bas. Kalau kita dekat dengan bas, kita akan lihat bas tu besar. Tapi bila bas tu jauh, kita akan nampak bas tu kecil. Jadi panca indera kita seolah-olah mengatakan bas tu telah berubah sifatnya. Sebenarnya tidak. Bas tu masih saiz yang sama, ukurannya tetap sama. Tapi panca indera kadang-kadang tidak mampu menggambarkan sesuatu dalam bentuk yang sebenar. Sama juga tongkat yang lurus dimasukkan ke dalam air, maka tongkat itu akan terlihat bengkok. Sebenarnya tongkat itu tidak bengkok, tapi panca indera kita tak mampu nak menggambarkan sesuatu dengan sebenarnya. Yang kedua Allah Ta'ala beri untuk mengenal kebesarannya adalah akal. Jika panca indera itu dipanggil al-nazar ataupun pengamatan, maka akal adalah ad-dirasah, pengajaran. Kerana dengan akal munculnya kepandaian. Jadi akal yang menengok bas tadi, panca indera mengatakan bas dah mengecil. Tapi sebab kita cerdik, kita tahu itu hanyalah permainan penglihatan saja. Dan kita tidak akan heboh-hebohkan pada semua orang bahawa kita pernah menengok bas paling kecil di dunia. Tak perlu buat viral lah cerita itu. Orang tahu engkau seorang saja yang merasakan bas tu kecil. Sebab kita ada akal. Namun seperti biasa, akal juga tidak selalunya betul. Sebab akal ini dia mudah dipengaruhi oleh keinginan kita ataupun kehendak nafsu syahwat. Sebab itulah diperlukan satu lagi alat pengendali yang dipanggil sebagai basirah, iaitu hati nurani. Ini yang kita bicarakan malam ni, soal hati. Sebab itu basirah ini dia adalah mata hati. Orang yang hanya ada akal dan panca indera, hidupnya siang malam pagi petang akan fikir yang bukan-bukan saja. Risau, bimbang, takut, fobia, alergik tak tentu arah. Kerana mata hatinya tak dapat berfungsi. Saya ambil contoh dalam konteks kita sekarang ini. COVID-19, kita sudah hampir 2 tahun berada dalam satu tempoh yang dipanggil kordon saniter. Kordon saniter ini proses pembersihan negara secara besar-besaran atas jenama yang pelbagai. Ada yang panggil social distancing, ada yang panggil self-isolation, ada yang panggil icebreaker pula, circuit breaker, ada yang panggil, yang terkenal PKP lah, Perintah Kawalan Pergerakan. Kita akui bahawa COVID-19 ini ancaman besar. Bukan sekadar kita di negara ini, bahkan seluruh dunia. Tapi jauh lebih daripada itu, COVID-19 sebenarnya telah membunuh mental rakyat kita. Itu jauh lebih banyak daripada mengorbankan rakyat kita. Kesan psikologi daripada COVID-19, tak ada orang boleh nafikan begitu banyak. Kesan psikologi banyak. Pertama, kesan psikologi apabila terlalu kerap sangat buat saringan. Ada kesan psikologi. Tuan-tuan paling kerap buat saringan, berapa banyak paling teruk tuan-tuan kena jolok hidung? Berapa paling banyak tuan-tuan di sini yang jolok hidung? Kalau bawah 10 kali tak payah angkat tangan lah. Sikit sangat bawah 10 kali. Ada kenalan saya jolok hidung 71 kali. Bayangkanlah. Ada satu masjid, saya tak sebut masjid mana, masjid dia dulu antara penyebab kluster ataupun penyebab kepada spark kepada kes COVID-19. Pengurusinya saja saya ingat 10 kali lebih dia jolok hidung. Tapi semuanya negatif, tapi SOP-nya begitu. Bayangkan 70 kali jolok hidung, itu dah sampai tahap ketagih. Dia dah syok. Macam korek telinga, dia dah jadi syok. Sebab kadang kalau pegawai tinggi kerajaan, mungkin sebab masjid tuan-tuan ni tidak masjid protokol. Maksudnya bukan masjid yang jadi tempat event untuk majlis negeri ataupun tuanku berangkat. Kalau masjid-masjid yang protokol,
Kalau tuanku nak berangkat, semua pegawai masjid kena korek hidung. Jolok hidung. Protokol. Tuan-tuan tengok gambar orang pergi Istana Negara. Tu semua jolok hidung dulu tu. Semua jolok dulu. Ada kesan psikologi. Nak masuk televisyen, jolok hidung. Forum perdana ke apa, korek hidung dulu. Cuma sekarang ni Alhamdulillah dah ada dah alat yang pui-pui, kita ludah ada dua line, satu line apa semua tu. Itu adalah kurang sikit. Tapi ada kesan psikologi. Begitu juga kesan psikologi kalau kita ni na'udzubillah didapati positif COVID-19. Ada di kalangan kita di sini yang pernah jadi mantan lah pesakit COVID-19. Tanyalah pada mereka. Kesan psikologinya begitu teruk sekali. Bukan sakit itu tak ada masalah. Mereka boleh hadapi. Tapi yang mereka tak tahan selepas daripada dikuarantinkan. Iaitu mereka akan menghadapi masalah PSTD. Post Stress Traumatic Disorder. Iaitu trauma terhadap pandangan serong orang ramai. Satu ofis dah biasa berkawan. Tapi dia tahu kita baru keluar kuarantin. Dia nampak kita, dia jaga jarak 6 meter. Elok dia tak pakai topeng, dia nampak kita 3 lapis topeng dia pakai. Apa perasaan? Orang memandang kita macam benda jijik. Padahal kita hanyalah bekas pesakit saja. Kadang kita tak ada apa-apa, pasangan kita, orang dekat dengan kita kena positif. Kita pun menjadi orang pandang serong. Dan ini kesan psikologi. Begitu juga kesan psikologi akibat kuarantin, sama ada di PKRC atau kena home surveillance ataupun jadi close contact, sisi 1, sisi 2. Kalau sisi 1 okey, tak ada masalah. Tapi kalau sisi 2 itu memang tak bersalah betul. Tak ada kena-mengena. Contoh dululah masa PKD tengah strict, sekarang dah banyak dah longgar. Katakanlah ada jemaah yang datang singgah di masjid kita, na'udzubillah. Datang singgah musafir semayang. Tiba-tiba dia scan MySejahtera, kemudian dia pun balik ke kampung dia apa semua. Sekali dia positif, maka orang yang dekat dengan dia akan jadi sisi warna. Dan dia akan dikesan pergerakannya di setiap tempat. Trace dalam MySejahtera, rupa pendah singgah di masjid kita. Tak pasal-pasal Tok Imam bertugas masa itu, sisi 2. Masa itulah. Tapi sekarang dah tak ada dah kaedah begitu. Tapi kesan psikologinya tinggi. Anak jiran main di rumah kita. Kita tak ada kena-mengena. Anak kita bermain dengan anak jiran. Rupanya jiran kita satu keluarga positif. Maka anak kita automatik jadi sisi 1. Dan kita yang tak bersalah ini jadi sisi 2. Sebab kita bapak pada anak kita. Jadi sisi 2, ni bukan sisi macam dekat office chief clerk tu, grade 29-32 tu bukan. Ni sisi pakai gelang ni. Tak boleh keluar rumah. Bayangkanlah kita punya perancangan. Kalau tuan-tuan kita makan kerja, makan gaji, tak ada masalah. Gaji buta, tak ada masalah. Ni orang kais pagi, makan pagi. Jadi ada kesan psikologi. Begitu juga kesan psikologi apabila kita yang ambil dos yang lengkap ini, bila berjumpa dengan orang yang memang tak ambil vaksin langsung. Dia punya sindir kepada kita, aduh tak boleh nak jawab lagi dah sekarang. Dengar kata kau kena dos ketiga, iya ke? Dia punya soalan tu memang tak daya kita nak menjawabnya. Untunglah dos ketiga, 2 dos dapat sijil, 3 dos dapat diploma lepas ni katanya, dia punya sindir. Esok 4 dos dapat ijazah. 5 dos dapat master. 6 dos, aku panggil kau doktor lah lepas dah PhD. 6 dos. Bayangkanlah perasaan kita. Begitu juga orang yang tak ambil dos lengkap pun mereka ada kesan psikologi. Tak boleh pergi ke Mekah, tak boleh banyak benda lah. Sebab itulah, ini semua soal hati. Baik itu kalau saya tanya pada malam ini, tuan-tuan dalam tempoh 2 minggu ini, ada tak tuan-tuan rasa sedih hampir tiap hari dalam masa 2 minggu?
Kalau tuan-tuan 2 minggu kebelakangan ni tiap-tiap hari sedih, something wrong somewhere. Adakah tuan-tuan telah mula hilang minat pada perkara yang dulunya sangat tuan-tuan minati? Contoh, masa kita tak sibuk kerja itu, kayuh basikal, exercise, jogging, macam-macam. Tapi sekarang dah tak minat lagi. Boot pun dah gantung, treadmill dengan basikal exercise dah buat gantung sejadah saja, dah tak minat lagi. Kalau betul berlaku, something wrong somewhere. Adakah tuan-tuan sudah mula tak berselera nak makan? Ataupun sekarang makin terlebih-lebih pula seleranya, asyik nak makan saja kerjanya. Itu juga something wrong somewhere. Adakah tuan-tuan sekarang menghadapi masalah payah nak tidur? Pukul 2 tak tidur, 3 tak tidur. Ataupun asyik nak membuta kerja. Daripada tadi duduk masjid, memang menguap kerja. Something wrong somewhere. Ataupun adakah ada di kalangan tuan-tuan puan-puan sudah ada dah terfikir, baik mati sajalah. Kalau mati bagus ya, tak payah pening-pening. Kalau ke situ cara berfikir, hati sudah bermasalah. Sebab itulah duka cita, susah hati, ini persoalan hati. Ada satu kisah yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu hari orang tanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, dalam dunia ni apakah makhluk yang paling gagah sekali dalam dunia ini?" Maka Ali pun menjawab, makhluk yang paling gagah adalah gunung. Kenapa gunung makhluk paling gagah? Kerana gunung tak ada manusia yang dapat mendakinya kecuali orang tertentu saja. Berapa orang dalam masjid ni yang pernah mendaki gunung Everest? Saya ingat tak ada. Bayangkanlah gagahnya gunung itu, tak mampu orang menawannya kecuali segelintir saja. Bahkan untuk level-level macam kita ini, gunung-gunung yang ada di semenanjung Malaysia ini pun belum tentu kita pernah mendakinya. Dia kalau orang yang kaki panjat gunung, dia wajib khatam dulu G7, G7. Selagi tak panjat G7, dia belum khatam lagi lah. G7 ni Gunung Tahan, Gunung Camah, Gunung Ulu Sepat, Gunung Yong Yap. Ini semua dekat Kelantan di pantai timur lah. Kemudian ada Gunung Korbu di Perak, Gunung Gayung juga di Perak, dan ada satu Yong Bela. Ini sempadan antara Kelantan dengan Perak. G7. Dia mesti panjat ini untuk mengkhatamkan. Tapi kalau khatam 7 gunung, itu baru satu makrok, dia kata. Belum satu juzuk lagi. Barulah kena pergi Kinabalu dan macam-macam lagi lah. Ini kita pun tak berapa faham geng-geng panjat gunung ini. Orang tanya lagi kepada Ali, ada tak yang lebih gagah daripada gunung? Ada. Apakah dia? Besi. Kenapa besi gagah? Segagah-gagah gunung disodok oleh besi, runtuhlah gunung itu. Sebagai contoh di Mekah, dah tak ada lagi dah. Bukit Bukau keliling-keliling Mekah dah tak ada lagi. Yang tinggal Jabal Qubais saja, tempat didirikan istana tetamu kerajaan Saudi. Bukit yang lain, Jabal Omar, dah rata dah jadi Hilton baru dan macam-macam. Dah tak ada bukit lagi. Orang tanya kepada Ali, ada tak lebih gagah daripada besi? Ada. Apakah dia? Api. Kenapa api gagah? Kerana api boleh mencairkan besi. Kalau oxy-fuel welding ataupun oxy-acetylene welding itu, dia welding untuk nak potong besi ataupun nak cantum besi, kepanasan api ataupun flame oxygen acetylene boleh mencecah 3,500 darjah Celsius. Dan besi biasanya cair pada paras suhu 1,500 darjah. Jadi api gagah. Orang tanya lagi kepada dia, ada tak lebih gagah daripada api? Ada. Apakah dia? Air. Kenapa air gagah? Sebab dia padamkan api. Baik itu tuan-tuan, air ini jangan main, nampak saja lembut, dia gagah. Saya masjid negeri, saya imam. Antara kerja imam ni bukan sembahyang je, maintenance masjid. Baru-baru ni kita keluar duit, ni masjid kena ingat sebab saya tengok design tuan-tuan banyak flat roof. Standby ajalah musim tengkujuh. Kita baiki kubah hampir 500,000.
Apa sebab? Air. Air ni sifat dia kalau dia bertakung, ni kalau ada orang JKR bolehlah betulkan kalau tak betul. Air kalau dia bertakung jangan lebih 48 jam. Kalau dia bertakung 48 jam, dia akan menyerap. Nampak lembut, tapi dia punya serapan itu bertakung di sini, titiknya di sana. Tuan-tuan bayang, panggil bomoh mana nak tahu dia mengalir ke mana? Bomoh pun tak tahu air itu pergi ke mana. Tak ada alat yang kita boleh gunakan untuk nak tahu dia mengalir itu di sini. Kita tengok menitik bawah kipas. Pergi atas tak ada air. Rupa air belah sana. Bayangkanlah. Itu penangan air. 1/2 juta habis. Baik itu air kalau nampak pengusi, kalau nampak air bertakung atas atap, panggil anak buah pergi cuci cepat-cepat. Nanti tahun depan ada duit, buatkanlah apa nama, tampallah apa yang patut. Pasang besi ke apa. Air ni kuat. Air kuat. Ada satu kajian di Amerika, dalam banyak-banyak bencana alam, apakah bencana alam yang paling membunuh manusia? Orang selalu sangka kemarau. Ada orang kata ribut taupan, tsunami dan macam-macam. Rupanya tidak. Kajian di Amerika mendapati musibah bencana alam yang paling membunuh adalah banjir. Banjir. Di Amerika saja 100 orang mati setahun kerana banjir. Berbanding dengan bencana lain. Sebab air, walaupun dia lembut, dia boleh mengapungkan sebuah kereta. Tuan-tuan kalau nak balik ke Pahang, nak pergi ke Pahang, ikut jalan Pilas, Gamat, apa semua ni, ikut Muazzam, nampak banjir, janganlah buat gagah-gagah nak lalu. Jangan. Kalau orang suruh patah balik sajalah. Sebab air ni bagi sebuah kenderaan biasa, sedan, hanya memerlukan 12 inci air saja ataupun 30 cm untuk nak mengangkat, mengapungkan kereta dan menghanyutkan kereta kita. 12 inci ni bawah sikit daripada lututnya. Bagi kenderaan besar 4x4, hanya memerlukan 18 ke 24 inci air saja untuk monster kesayangan kita itu terapung dan seterusnya dihanyutkan. Maknanya 24 inci ni dekat peha kita saja. Dah boleh mengapungkan satu kereta. Kan tuan-tuan tanya, Tuanku Agung elok lalu kat Lancang redah banjir. 6 orang UTK berdiri atas bumbung dia. Nak bagi berat kereta tu. Barulah boleh lawan air. Kalau tak hanyut. Hari tu keluar di Sabah. Dia cuba juga lalu jambatan yang air sedang lalu. Orang underestimate kekuatan air. Airnya hanyut dan dua-duanya terkorban. Kita bersimpati. Air gagah. Orang tanya pula kepada Ali, ada tak lebih gagah lagi daripada air? Ada. Apakah dia? Yang lebih gagah daripada air adalah awan yang membawa air. Awan tuan-tuan nampak lembut. Pilot kapal terbang nampak awan macam nampak hantu, lari dia. Kapal terbang segagah-gagah besi itu paling takut dengan awan. Awan stratus, cumulus, cumulonimbus, stratus, cumulus adalah macam yang kita hafal zaman-zaman sekolah dulu. Kalau cumulonimbus, lebar dia boleh capai 1 sampai 10 km. Tengah-tengahnya itu ada petik intra-cloud. Kalau lalu kapal terbang, itu yang kita kena turbulence dan macam-macam lagi. Bergegar-gegar. Kalau pilot junior, dia lalu juga langgar awan, jawabnya bergegar-gegar lah kita. Itu jam yang tengah dengar lagu, terus tukar channel dengar Quran. Meninggal dah aku ni ke, mati dah aku ni ke. Awan nampak lembut tapi kuat. Dan awan ni hebat. Allah Ta'ala punya kuasa setiap saat 16 juta tan air diuapkan daripada bumi. Dan dalam setahun 513 juta tan air ini dikitarkan balik menjadi hujan. Ini kekuasaan Allah. Orang tanya lagi kepada Ali, ada tak yang lebih kuat lagi daripada awan? Kata Ali, ada. Apakah dia? Angin. Angin yang menolak awan itu. Panjanglah perbualannya. Angin, apa lebih kuat pada angin? Matahari, apa lebih kuat matahari? Sampai peringkat, Ali menjawab, yang paling kuat di dunia ini, manusia. Manusia gagah. Dengan akalnya, dia boleh bina tamadun, dia boleh begini. Dia tak ada sayap, tapi dia boleh buat kapal terbang. Dia tak boleh berenang, tapi dia boleh cipta kapal dan bagai-bagailah. Orang tu tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada manusia? Pada manusia itu ada tak lebih gagah lagi? Kata Ali, ada. Apakah yang lebih gagah? Mengantuk.
Segagah-gagah manusia kalau mengantuk, out. Out. Kita sebagai manusia pernah merasa mengantuk ini. Kalau tuan-tuan mengantuk, boleh buat gagah? Tak boleh. Orang pesan minum kopi lah, benda lah, berhenti macam-macam makan. Kalau dah nak tidur, tidur je lah. Dalam umur-umur sekarang ini. Baik tu orang sehebat mana pun kalau mengantuk, hilang kegagahan. Walaupun badannya betul-betul, tuan-tuan minta tolong pukul 3-4 pagi, time dia mengantuk, dia pun tak mampu nak mengangkat, tak mampu nak membantu. Baik tu orang muda-muda kena ingat. Ni sekarang kedai dah banyak buka, ramai kita tengok dah mula melepak-lepak, tidak tidur, jangan. Orang muda kena tidur, jangan tak tidur. Kadang-kadang terlampau kerja kuat, siang malam main game, tengok Netflix, bagai-bagai, akhirnya tak tidur. Bila kita tak tidur, kita tidak istirahat. Bila tidak istirahat, kita langgar sunnatullah. Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamati man ilahu ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untuk kamu siang terus menerus tak ada malam, maka siapakah yang akan mendatangkan malam kepada kamu supaya kamu berehat? Adakah kamu tidak memerhatikan? Surah Al-Qasas ayat 71. Jadi kena tidur, kena tidur. Kalau mengantuk, tidur sajalah. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur itu sebagai istirahat. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan malam itu sebagai selimut pakaian. Kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Surah An-Naba ayat 10 sampai 11. Tidur mesti tidur. Jadi balik kepada soalan orang tadi, ada tak lebih gagah daripada mengantuk? Jawab Sayyidina Ali, ada. Yang lebih gagah daripada mengantuk adalah duka cita, susah hati. Orang susah hati, cancel tidur. Walaupun dia mengantuk. Bangun pagi dah, patutnya malam pukul 10 tidur dah. Tapi baru nak terlelap, dapat mesej ada berita duka cita. Boleh tidur? Terus tak boleh tidur. Start kereta terus naik Kuala Lumpur kalau kes tu kecemasan. Apa sebab? Duka cita membunuh mengantuk. Duka cita sangat kuat. Sebab itu dalam suasana pandemik ini, ramai orang kita banyak yang berduka cita. Hati-hati, boleh membunuh kita kalau terlampau banyak berduka cita. Jangan sedih dan pilu. Baik itu bila orang tanya lagi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ada tak yang lebih gagah lagi daripada duka cita? Apa jawab Sayyidina Ali? Ada. Yang paling gagah antara semua perkara itu adalah doa seorang hamba kepada Tuhannya. Paling gagah sekali. Kita duka cita, susah hati, suasana pandemik, bagai-bagai, angkat tangan doa. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun. Doa. Ya Allah, jauhkan aku daripada sopak, lagi pada jauh jadi gila, macam-macam. Maka doa. Inilah soal hati. Sebab itu kalau kita balik kepada isu hati, hati ini dia ada mata. Sebab itu hati ini ada beberapa istilah yang berbeza-beza. Kalau kita tengok dalam Quran, ada masa hati ini disebut al-qalb. Ada masa disebut fuad. Ada masa disebut as-sadr. Ada masa disebut al-lub. Apa beza? Ini keindahan bahasa Quran. Al-qalb, kata para ulama, adalah tempat hati. Namanya qalb. Ataupun orang Melayu panggil qalbu. Qalbu itu tempat letaknya iman. Itu qalbu. Allah sebut dalam Quran, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang aku telah tetapkan iman dalam hati mereka. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi kalau orang tanya apa beza kalbu dengan hati? Kalbu itu adalah tempat letaknya iman.
Tapi kita tak sepatutnya sebut kalbu. Patutnya qalbu. Sebab kalau sebut kalbu, kaf lamba maknanya anjing. Qalbu dengan qaf. Kalau kaf dia jadi anjing. Kilab, anjing-anjing. Kalau kalbun maknanya seekor anjing. Waktu itu dulu masa saya di Kairo, di Mesir, ada UMNO dia buat kelab UMNO Mesir. Jadi dia ada bangunan cantik lah. Dia buat signboard besar. Dia tulis itu kap lamba kelab UMNO Mesir. Semua orang Arab heran. Ni macam mana ada anjing beriman pula ni lah. Kalbun amanu. Kalbun amanu Mesir. Wah, ini anjing beriman ni. Isra' Mi'raj apa ni cerita Ashabul Kahfi. Ya tak ya juga. Tukarlah. Jadi Mesir dia tak ada kelab UMNO. Negara luar lain ada. Mesir dia jadi Nadi UMNO. Kalau tak salah saya pakai Nadi UMNO. Dia buat. Apa itu jangan aja kelab tu kap lamba untuk panggil anjing esok. Kelab muda-mudi Paroi. Jangan tulis kap lamba. Jadi anjing muda-mudi Paroi. Dia jadi begitu. Itu kena tanya ustaz-ustaz yang pandai bahasa Arab. Jadi kalimat qalbu dengan segala bentuknya sama ada jamak ataupun tunggal diungkap dalam Quran sebanyak 132 kali dalam 126 surah. Qalbu. Perkataan kedua yang Allah gunakan dalam Quran bercerita tentang hati adalah fuad. Untung tuan-tuan malam ni yang ada nama fuad. Apa makna al-fuad? Hati. Apa beza hati fuad dengan hati qalbu? Fuad adalah tempat letaknya ilmu pengetahuan. Mana orang nama fuad kebiasaannya cerdik. Kalau fuad tak cerdik juga tukarlah nama lain. Mesti cerdik. Bukan cerdik mesti jadi doktor. Masuk sempang bagi signal tu pun dah tanda cerdik dah sebenarnya. Kan nama Fuad masuk sempang tak bagi signal. Tukar ialah nama lain. Macam tak cerdik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Muhammad itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Surah An-Najmi ayat yang ke-11. Perkataan hati yang ketiga dalam kosakata Al-Quran adalah as-sadr. Sad, dal, ra. Sadr ini kata ulama adalah hati yang mana ianya tempat masuknya ajaran agama para nabi, iaitu Islam. Tempat letaknya kita punya ajaran-ajaran dalam as-sadr. Allah Ta'ala sebut, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam? Surah Az-Zumar ayat ke-22. Dan yang keempat, hati dalam Quran disebut al-lub. Lub. Lub ini kata ulama tempat letaknya akal fikiran. Waliyadzakara ulul albab, dan supaya orang yang ada akal fikiran dia beringat dan insaf. Surah Ibrahim ayat yang ke-52. Maka hati ini yang disebut ada 4 jenis hati dalam Quran, semuanya itu ada mata dia yang dia panggil nurani. Atau dalam bahasa agama dia panggil basirah. Maaf, kadang-kadang masyarakat kita sekarang dah hilang dah basirah ini. Dia ada hati tapi tak ada mata hati. Dia melihat sesuatu hanya dengan mata lendir saja. Tidak lagi melihat dengan mata hati. Bila orang sudah tidak ada mata hati, keraslah jiwanya. Sebab itu dalam Quran terdapat banyak kalimat yang menggunakan istilah basirah ini. Sebagai contoh dalam surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan siapa yang berada dalam dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka di akhirat nanti lebih buta lagi dia dan sesatlah jalannya. Sebab itu dalam kitab Al-Hikam,
Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari menjelaskan tanda orang yang buta hati berdasarkan firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah kunci hati mereka, pekakkan telinga mereka dan basirah mereka ditutup. Dah tak ada mata hati lagi. Dan bagi mereka seksa yang amat berat. Kata Syekh Ibn Atha'illah, basirah ini adalah dia mengendalikan basar kita. Kalau orang itu cerdik, dia adalah orang yang benar. Kalau jadi orang besar, dia tidak sombong. Itu sebab implikasi orang yang dah hilang nurani, mata hati, dia akan jadi degil dan keras kepala. Dan percayalah, keras kepala, degil adalah jelmaan daripada hati yang buta dan juga keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Dan selepas itu hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Surah Al-Baqarah ayat 74. Hati buta tanda bongkak, cakap bohong suka belagak, kepada yang lemah bentak membentak, bersua lawan berai pesak, rakyat sengsara negeri pun rosak. Hidup biarlah berjasa, mati biarlah beriman. Berfikir biar berilmu, bercakap biar berbahasa. Bergaul biar beradab, berakal biar berakhlak. Yang miskin jangan kita hina, yang kaya jangan disanjung-sanjung, yang lemah jangan dipijak, yang berkuasa usah dijulang. Banyak nak diterangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Maka tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan kita dah pun membincangkan untuk menjadikan hati itu tidak terlampau susah, doa. Kerana doa lah yang paling gagah daripada apa-apa juga kegagahan yang lain. Masalah kedua hati adalah hati buta. Hati itu sudah menjadi buta. Maka mari kita melihat pada malam ini, bagaimana kita nak tahu hati kita ni dah mula menjadi buta. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum." Selepas itu hati kamu menjadi keras. Kal hijarah. Kerasnya itu seperti batu. Wa ash'au ashaddu qaswah. Bahkan ada masa lebih keras lagi daripada batu. Hati dah kematu. Buta. Apa tanda-tandanya? Kata ulama', kalau kita nak tahu hati kita dah buta, nombor satu, apabila kita dah malas melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Dah mula malas. Sebab itu Alhamdulillah, kalau masjid-masjid kita di Seremban ataupun umumnya di Negeri Sembilan ini, jemaah makin ramai, Alhamdulillah. Kita tak nak masjid kita makin lama makin kurang. Kita akuilah dek kerana pandemik ini menyebabkan ramai jemaah kita lari, merajuk, tak nak datang lagi ke masjid sebab banyak sangat peraturan-peraturan yang mereka kena akur. Tapi itu di peringkat awal, sekarang dah tak ada lagi dah. Dah banyak longgar. Maksudnya tidak seketat dulu. Dulu nak datang sembahyang by invitation, kena booking, tak boleh walk in. Sekarang ni walk in saja. Baik itu, yang bising-bising pasal masjid ni biasanya bukan jemaah regular. Yang bising-bising viral ni saya gelarkan mereka ni geng-geng ahli sunat wal jumaat saja. Kalau geng-geng ahli sunat wal jumaat itu memang bising betul. Imam bodoh, masjid bongok, Dajjal, Freemason, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, habis semua. Dia bantai je masjid. Ini semua mulut-mulut macam tu, mulut ahli sunat wal jumaat ya. Macam tuan-tuan yang jenis regular ni tak ada apa pun. Tak boleh semayang, balik. So datang lagi. Biasanya begitulah. Tapi Alhamdulillah kita tengok pertambahan jemaah makin okey. Jangan sampai makin lama makin malas nak datang. Ataupun lebih teruk dah mula meremehkan. Itu hati dah keras tu. Ada kadang setengah masjid ni bukan di sinilah. Ada jemaah, dia beritahu imam. Dia kata, "Imam, saya dulu kerap pergi masjid. Tapi sekarang saya dah malas dah sembahyang masjid. Saya datang sembahyang Jumaat je. Hey, kenapa tak nak datang masjid? Kita masjid semua okey, tak ada apa-apa. Tak ada barakah. Kenapa tak ada barakah? Ni sembahyang soft jarak-jarak. Ini macam tanam pokok getah jauh-jauh. Mana ada pahala macam ni? Okey, kita akurlah. Katakanlah, kita doa kepada Allah, moga-moga kumpulan Task Force COVID ataupun MKN, KKM bersetujulah dengan usul daripada kita untuk merapatkan sedikit lagi. Dan lama-lama esok katalah dalam 2-3 bulan kita boleh rapat balik. Tuan-tuan ingat orang yang malas datang sembahyang tetap datang lagi ke? Tak juga, dia akan buat alasan lain pula. Ustaz saya sekarang ni walaupun soft dah rapat, saya tak sembahyang masjid. Kenapa pula? Tak ada barakah. Sunnah Nabi tak ada. Sunnah apa lagi yang tak boleh buat? Lepas sembahyang tak boleh bersalam, mana ada barakah? Oh, tak boleh salam, tak payah masjid lah. Kata dia. Saya ingat dia meninggal dulu, barulah dia datang masjid. Semayangkan di dalam masjid. Itulah baru dia datang masjid. Jangan begitu, jangan meremehkan. Sebab semayang di masjid juga adalah sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan nak jaga sunnah soft, jangan sampai tinggal sunnah yang besar. 7 sunnah Nabi terbesar, salah satunya adalah semayang berjemaah. Jadi jangan tinggalkan semayang berjemaah. Tak boleh tinggalkan. Sebab sekarang ni kita dalam keterpaksaan oleh undang-undang. Inilah rupa sementara. InsyaAllah
para agamawan kita akan berusaha lah berdoa dan macam-macam. Kita minta kita akan kembali dapat seperti asalnya. Ini lain tahun lah kita cerita tentang hal ini. Tetapi jangan sampai meremehkan kebaikan. Ada orang dia semayang, tapi semayangnya itu dilakukan sekadar-sekadar saja. Tanpa kekhusyukan, tanpa kesungguhan, itu tanda hati dah mula keras. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Orang-orang munafik itu kalau datang semayang ke masjid, mereka semayang dengan bermalas-malasan. Dia tak bersungguh-sungguh. Dia malas saja, dia boring saja datang semayang. Itu orang munafik kata Allah Ta'ala. Dan kalau disuruh bersedekah, dia bersedekah tapi mukanya macam dipaksa. Surah At-Taubah ayat 54. Jangan sampai begitu. Yang kedua kata ulama, tanda hati kita dah semakin keras dan tanda hati yang dah mati, tidak lagi tersentuh oleh ayat Quran. Tidak lagi tersentuh mendengar nasihat-nasihat. Walhal orang yang beriman ini kalau dia dengar Quran, dia dah taat dah kepada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang yang takutkan azabku. Surah Qaf ayat 45. Maka kalau kita mendengar ayat Quran, tak rasa apa-apa, something wrong somewhere. Something wrong. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, tanda hati itu dah mati atau hati dah keras, tidak lagi tersentuh melihat ayat-ayat kauniyah. Apa makna ayat-ayat kauniyah? Penciptaan Allah. Melihat alam. Melihat kematian seseorang. Melihat musibah yang sedang melanda. Wabak yang sedang terjadi. Kalau ini semua tidak menyentuh hati kita, maka something wrong somewhere. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrah aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Adakah mereka terus-terusan berdegil tidak mahu memerhatikan bahawa mereka diuji dengan pelbagai bencana setiap tahun, sekali ataupun dua kali, tetapi mereka tetap tidak mahu bertaubat, tidak mahu beringat dan tidak mahu insaf. Surah At-Taubah ayat 126. Jadi kalau tuan-tuan menengok COVID-19 ini hanya penyakit semata-mata, tidak melihatnya sebagai teguran, ancaman daripada Allah, maka something wrong jugalah. Kita ziarah orang meninggal, kita masih boleh ketawa-ketawa cerita hal projek, itu pun something wrong somewhere jugalah. Tuan-tuan pergi ziarah orang sakit terlantar, tuan-tuan masih boleh cerita tentang bisnes, something wrong somewhere jugalah. Patutnya semua ayat-ayat kauniyah ini menjadikan hati kita ingat pada dia. Justru itu Nabi SAW mengajarkan kita dua kaedah untuk menghindarkan diri daripada penyakit keras hati ini. Pertama, apa Nabi ajarkan? Nombor satu, minimumkan dosa. Tak buat dosa langsung, mustahil. Minimumkanlah. Dalam satu hadis ada Nabi sebutkan, innal abda iza akhta' khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang manusia buat dosa, maka akan ditorehkan satu calitan hitam pada hati dia. Satu dosa engkau buat, cup, ada satu calitan. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia beristighfar, tak meneruskan kerja jahat itu, hatinya akan dibersihkan daripada tumpuk hitam itu. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau esok dia buat lagi dosa yang sama, maka tumpuk hitam ini akan bertambah sampai menutup seluruh hati dia.
wa huwa ranul ladzi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka kata Nabi, itulah dinding penutup hati yang Allah sebut dalam Quran. Sebenarnya bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa disebabkan dosa maksiat yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Nabi ajar untuk mengelakkan hati itu buta ataupun keras, minimumkan dosa. Makin banyak dosa kita buat, makin keras hati itu. Buat dosa itu manusiawi. Manusia mesti ada buat silap. Okey, tapi mesti maulah bertaubat. Dia macam kata cerdik pandai, hati kita ni macam cermin kereta. Kena satu titik kekotoran, wiper akan bersihkan. Mana kita baca istighfar, astaghfirullahalazim, dia akan bersihkan kotoran itu. Baca lagi astaghfirullahalazim, lagi wiper tu bergerak. Jadi bila istighfar taubat, cuci. Taubat, cuci. Tapi kalau tak bertaubat, kotoran tu akan melekat-lekat pada cermin. Sampai peringkat nak dibersihkan, tak boleh pakai air lagi. Terpaksa hantar polish, belanja besar lah pula. Sebab itu sementara kotoran tu baru kecil-kecil, cepat-cepat istighfar supaya wiper saja boleh bersihkan. Itu simbolik yang Nabi bagi tahu. Yang kedua Nabi ajar, untuk nak menghindari penyakit hati keras ini, wujudkanlah dalam diri keinsafan. Dengan sentiasa bergaul dan memandang orang-orang susah di sekeliling kita. Caranya, pertama Nabi ajar tips. Nombor 1, kau jenguk anak-anak yatim. Ini Nabi suruh. Jenguk anak yatim. Kita ni mungkin dah lama tak campur orang sepanjang PKP pandemik ini sampai kita lupa pada anak-anak yatim. Pergi jenguk anak yatim. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbih. Ada satu ketika datang satu orang sahabat mengadu, ya Rasulullah, aku rasa akhir-akhir ini hatiku semakin keras ya Rasulullah. Ada sikit degil ya Rasulullah. Macam mana nak ubat? Nabi tanya, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrikul hajatuka? Maukah kamu aku ajarkan satu cara, kalau engkau buat hati engkau jadi lembut dan doa engkau cepat dimakbulkan oleh Allah. Kau nak atau tidak? Kata sahabat ni, saya nak ya Rasulullah. Senang saja kata Nabi, irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Senang saja. Kau sayangilah anak-anak yatim. Engkau usaplah kepala mereka. Berikanlah kepada mereka makanan dari makanan engkau. Nescaya yalin qalbuka, hati kau akan terus jadi lembut. Wa tudrik hajataka, dan rezeki engkau akan lapang kerana doa engkau mustajab. Hadis riwayat At-Tabrani. Jom kita bantu anak yatim. Hati akan lembut. Tuan-tuan nanti boleh bincang. Benda-benda ni kena bincang juga. Nak menyantuni anak yatim ni, komitmen kena bincang juga dengan isteri apa semua. Tuan-tuan balik kan bolehlah bincang. Yang betul juga Ustaz tadi beritahu. Kita ni duit pencen ada. Elok ke bantu anak-anak yatim ni. Tuan-tuan kena bantu anak yatim. Senang je tuan-tuan pergi ke sekolah. Tanya guru besar ataupun pengetua. Ada berapa anak yatim di sekolah itu. Sebab kita kalau nak jaga di rumah, komitmen. Anak orang ni nak jaga susah. Pergi sekolah jumpa pengetua, jumpa PPD lah senang. Jumpa berapa anak yatim. Katalah form 5 ada banyak ni, form 4 ada banyak ni. Kita beritahu pada ni, okey budak-budak ni makan di kantin, makcik kantin tak payah ambil duit, saya bayar semua. Bulan-bulan saya datang bayar. Budak-budak anak yatim makan berapa sen sangat. Bagilah. Sedekah kita. Tuan-tuan punya graduity bukannya habis PKP itu, bukan pergi berjalan pun. Belanjalah anak-anak yatim. Belanja anak-anak yatim. Tapi benda-benda duit ni kena bincang, tak boleh tak bincang. Jadi balik kan tuan-tuan bincanglah dengan isteri. Yang betul juga Ustaz tadi bagi ya. Kita ada duit. Anak pun dah besar-besar. Ingat hari Senin ni awak nak pergilah sekolah. Bantu anak yatim.
Sebab abang pun dulu pernah dengar ada ustaz beritahu anak yatim ni yang kalau kita pegang kepala dia, satu helai rambut dia, satu pahala yang. Jadi bayangkanlah itu bawa kepala anak dia. Kalau kepala mak dia yang lagi banyak pahala lah, abang ingat. Selamat maju jaya lah dia ucapkan kepada tuan-tuan ya. Tapi itu memang melembutkan hati. Melembutkan hati. Yang kedua Nabi ajarkan, sering-seringlah ziarah kubur. Saya ingat kubur pun lama dah kita tak pergi ni. Lama dah tak pergi kubur. Tapi sekarang dah agak longgar. Boleh pergi kubur. Pergilah kubur. Kata Anas bin Malik, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fuzuruha fa innahu yariqul qalb wa tadma'ul 'ain wa tuzakkirul akhirah. Kata Nabi dulu, aku larang kamu ziarah kubur. Tapi sekarang pergilah berziarah, kata Nabi. Sebab ziarah kubur boleh melembutkan hati, boleh mengalirkan air mata dan mengingatkan kita pada hari kiamat. Hadis Al-Hakim. Pergilah ke kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga Nabi ajarkan, ni untuk nak hati keras, nak bagi lembut balik. Kata Nabi, kurangkan makan, kurangkan rehat, kurangkan tidur. Bukan tak boleh rehat, tak. Jangan banyak sangat. Salasatun turisu qaswata qalbi. 3 perkara yang boleh menyebabkan hati keras. Hubbun naum, wa hubbur rahah, wa hubbul akli. Pertama suka tidur, yang kedua suka berehat-rehat, istirahat, yang ketiga suka makan. Jadi kurangkan 3 perkara ini, insya-Allah hati kita kurang sikit keras. Keras tu kuranglah. Tapi orang kita bab makan ni payah sikit. Sebab itu kalau masjid buat ceramah tak ada makan, orang semua pelik. Macam mana ceramah tak ada makan? Orang jadi mengata pula kepada masjid. Dia kena ada makan. Apatah lagi buat maulid. Kalau buat maulud tak ada makan, kena kutuk pengurusi masjid. Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat je bunyi. Dia lagi macam wajib. Ya, macam ceramah perdana ni sunatnya tak buat pun tak apa. Makan tak ada. Jadi kalau kita dapat amalkan, insya-Allah hati kita akan jadi semakin bersih. Tuan-tuan, apa faedah kalau hati kita ni, hati nurani kita bersih? Apa faedah? Satu je saya kongsikan pada malam ini. Orang kalau hati nuraninya dah bersih, firasatnya sangat tepat. Itu yang tok-tok wali, para alim ulama itu. Kenapa mereka punya firasat tu tepat? Kita pun, oh ini tok kenali lah, ini karamah. Bukan, mereka dapat firasatnya tepat sebab nuraninya bersih. Ada satu hadis, Nabi pernah menyebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang beriman sebab mereka memandang dengan cahaya daripada Allah. Walaupun hadis ini lemah, tetapi kata ulama dia tidak bertentangan dengan beberapa firman Allah yang lain. Antaranya dalam surah Al-Hijr ayat 75, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya ada tanda-tanda kepada orang-orang mutawassimin. Surah Al-Hijr ayat 75. Apa makna mutawassimin? Kata Imam Mujahid, mutawassimin adalah orang yang memiliki firasat yang kuat. Dia dapat mengetahui sesuatu dengan mempelajari tanda-tandanya. Allah beri dia firasatnya tepat. Macam kita, level-level kita firasat tepat bab cuaca sajalah. Tuan-tuan keluar tengok hujan ni kan. Siapa yang bisik kan? Hasil daripada pengalaman. Tapi ada hari jadi, ada hari tak jadi. Orang-orang yang bertakwa ini, dia punya firasatnya boleh pergi beyond. Kata Ibn Syuja' Al-Kirmani rahimahullah dalam kitab Hilyatul Awliya. Ini kalau tuan-tuan nak jadi orang yang firasat tepat, ikut petua dia. Kata dia,
man syakhasa basarahu 'anil maharim wa amsaka 'anil syahawati wa amura batinuhu bidawamil muraqabati wa zahirahu bittiba'i sunnati wa awwada nafsahu aklal halal lam tukhti firasatuhu. Siapa yang buat 5 perkara, firasatnya takkan salah. Nombor 1, tundukkan pandangan daripada melihat benda yang haram. Ini susah. Yang kedua, menahan nafsu daripada kehendak syahwat. Kehendak syahwat ni maknanya apa saja teringat, terus cari. Contoh tuan-tuan tengah duduk dalam masjid, ceramah ni habis pukul berapa ni? Kena roti canai, telur double, habis semayang terus pergi cari. Itu mengikut kehendak. Apa dia teringat, terus dia cari. Oh, ini kena tom yam siakap. Terus habis majlis dia cari. Mana kedai tom yam sini? Artinya apa yang kehendak dia cari. Apa kehendak dia cari. Jangan. Bila kehendak tu ada, bagi dia renggang sikit. Jangan terus dicari. Yang ketiga, siapa yang mengurus hatinya untuk sentiasa ingat pada Allah. Yang keempat, siapa yang sentiasa mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi paling asas, sugi. Kalau tuan-tuan cinta Nabi, tapi dalam poket tak ada kayu sugi, tak ada. Kayu sugi adalah sunnah Nabi number 1. Nabi paling suka. Nabi nak wafat pun pakai kayu sugi. Nak meninggal masih sugi lagi. Kayu siwak. Nabi sangat suka siwak. Nabi masuk rumah, perkara pertama dia buat, kata Aisyah, siwak. Nabi bangun tidur, siwak. Dia suka siwak. Gosok-gosok gigi, itu suka Nabi. Mana mengamalkan sunnah. Yang kelima, wa'awada nafsuhu aklal halal. Mengajar diri sentiasa makan yang halal. Siapa yang buat perkara-perkara ini, lam tukhti firasatuhu. Firasatnya takkan salah. Takkan salah. Jaga 5 perkara ini. Inilah yang terjadi kepada salafus salih dahulu, para sahabat-sahabat Nabi. Bagai contoh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini, antara tokoh sahabat yang dapat kelebihan mutawassimin. Pernah Nabi menyebut, qad kana yakun fil umami qablakum muhaddatsun. Umat-umat sebelum ini, kata Nabi, ramai yang dapat kelebihan muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah. Fa in yakun fi ummati minhum ahadun. Kalau ada umatku yang ada bakat ilham firasat yang tepat, fa inna Umar bin Khattab minhum. Salah seorangnya adalah Umar Al-Khattab. Hadis Bukhari Muslim. Umar Al-Khattab firasatnya tepat. Bayangkanlah dia sedang berkhutbah di Masjid Nabawi. Masjid Nabi dah tak ada. Sedang dia khutbah. Tiba-tiba dia berteriak. Wahai Sariyah bin Hisin. Gunung. 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 Lepas tu dia diam. Dia masuk sambung balik khutbah. Jemaah semua heran. Ni teks baru agak baru dapat. Majlis agama baru hantar agak. Tak ada dalam teks tadi. Selesai khutbah, yang berani bertanya Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali tanya, minta maaf tuan. Tadi tengah-tengah khutbah apa? Menjerit-jerit Sariyah bin Hisin. Sariyah bin Hisin. Kata Umar, aku pun tak tahulah. Tengah aku menyampaikan khutbah, aku tengok depan aku nampak gambaran pasukan Islam yang dipimpin oleh Sariyah bin Hisin sedang dikepung oleh musuh daripada atas gunung. Jadi aku pesan pada dia orang, jaga gunung, ada musuh, cari tempat yang lain, ada bandit, lari tempat lain. Itu yang aku nampak, kata Umar. Selang tak berapa lama, Sariyah ni balik daripada operasi menghadap Umar. Dia pun ceritakan pengalaman dia dalam satu peristiwa. Kami hampir kena ambush dengan bandit. Tapi kami mendengar suara tuan menjerit daripada belakang, memberi amaran ada sesuatu di atas gunung. Umar pun heran macam mana dia boleh nampak ini. Allah berikan orang-orang tentu muhaddatsun. Firasatnya tepat. Dia kadang-kadang firasat ini hasil daripada Allah beri. Ini special lah.
Tapi ada juga hasil pengalaman-pengalaman kita. Macam tuan-tuan yang dah berumur. Tuan-tuan dah lah banyak makan garam. Dah pengalaman banyak. Tengok pun tahu dah. Saya pernah baik dengan orang SPRM. Orang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya tanya orang SPRM. Macam mana korang buat kerja? Macam mana korang tahu orang tu? Bila kau siasat, mesti dia tu rasuah. Macam mana kau kenal? Macam kami Jabatan Agama, kami pun ada jugalah kepakaran mengenal kereta orang belum kahwin. Itu adalah kepakarannya. Mana lalu, ini belum kahwin. Itu kepakaran bahagian penguatkuasa lah. Tapi geng-geng SPRM, macam mana dia boleh kenal orang rasuah? Ini dia cerita pada saya. Dia kata, Ustaz, saya ni dah lama kerja SPRM. Jadi saya ni bila tengok orang, saya tengok hidung dia, saya tahu dia rasuah. Rupanya orang ada hidung rasuah. Jangan main-main. Ini orang tertentu dia berikan ilham itu. Jadi tuan-tuan berdoalah kepada Allah, moga tuan-tuan dikurniakan hidung, bukan hidung rasuah. Kalau tak orang tengok, ini kaki makap ni. Orang kenal muka makap jangan main-main. Ini minta komisen je muka ni. Bayangkanlah kita doa kepada Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat cekap ilmu firasat. Pernah sekali dia mengajar macam kita ni lah. Tiba-tiba ada muslimat di belakang nak tanya soalan. Tapi zaman itu macam mana nak tanya? Bukan ada mikrofon ada apa. Jadi orang perempuan itu dia lemparnya kepada Imam Syafi'i buah apple. Daripada belakang. Imam Syafi'i sambut. Imam Syafi'i tengok buah apple. Dia pandang dia tahu. Kalau tuan-tuan jemaah baling buah apple, tuan-tuan buat apa? Terima kasih lah. Macam tu je lah. Okey, terima kasih. Itu kita anggap hadiah. Imam Syafi'i dia ambil. Kemudian dia ambil sudu, diiris sikit. Dia belahkan pada buah apple itu, dia belahkan sedikit. Kemudian dia baling semula kepada jemaah. Pulang balik. Jemaah tu mendapat. Orang pun heran. Apa hal tuan guru main baling-baling apple ni, apa cerita? Kata tadi ada muslimat nak bertanya kepada saya tentang masalah haid. Bila kau waktu diperbolehkan untuk dia solat. Bayangkan Imam Syafi'i punya terror, dia tengok apple dia tahu soalan. Tak payahlah urus dia bawa kertas bertimbun-timbun letak atas meja, lepas satu baca, satu tak ada. Bagi apple dia tahu dah apa nak tanya. Ni Imam Syafi'i. Dia nak tanya pasal haid, bilakah dia dibenarkan solat. Jadi setelah warna apple berubah jernih, seperti jernihnya isi dalam apple ini, maknanya jika telah warnanya berubah menjadi jernih, maka sudah suci dan bolehlah solat. Sampai tahap itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, bukanlah kita nak jadi tok wali sangat. Tapi kalau dapat firasat tepat ni, syok tuan-tuan. Kalau pergi mancing memang dapat ikan punya lah. Memang member ajak kita. Jom mancing. Tunggu jap. Tak ada ikan lah. Tak ada ikan. Tapi nak dapat tahap itu, 5 perkara tadi mesti dibuat. Semuanya bergantung pada hati. Ini kepada yang berminat nak dapat firasat tepat lah. Kalau tak ada masalah. Firasat tepat. Orang kampung panggil geruh. Geruh. Gerak hati. Dulu macam tuan-tuan ni ramai keturunan Hulu Balang, Panglima Perang semua ada. Saka tu ada sikit-sikit. Tapi tak dipolish saja. Kalau polish elok-elok, nak bergerak ada langkah. Napas kiri kanan. Semua ada kira-kira lah. Tapi kalau dah hati tu bersih, cahaya, wah itu firasatnya pula tepat. Inilah hikmah kalau kita dapat menjaga hati kita sebaik-baiknya. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada rakan-rakan di Masjid Qaryah Parwajaya ini yang sudi menganjurkan ceramah pada malam ini. Saya merasa begitu tersanjung dapat sampai juga akhirnya ke masjid yang begitu terkenal. Kami di Jabatan Agama ada beberapa masjid dalam negara ini yang kami tahu masjid-masjid cemerlang ini. Di Negeri Sembilan ada berapa, di Johor ada berapa, di Selangor ada berapa. Dan Masjid Qaryah Parwajaya ni antara masjid yang menjadi sebutan lah di Jabatan Agama.
dari segi pengurusannya, pengimarahannya begitu baik sekali. Saya merasa satu penghormatan dapat menyampaikan syarahan di sini. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, mari kita sama menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita dilindungi oleh Allah daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana negeri 9 khasatan wasairul biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wahfazha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Idfa'anna kulla ta'bin syadid. Waqfina minal haddi wal hadid wal maradhi syadid. Waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassanna bizil izzati wa'tasamna bi rabbil malakut. Wa tawakkalna alal hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif an wilayah negeri 9 Darul Khusus wa Malaysia wa sairil biladil muslimina hadzal waba wa qina syarrid da' wa najjina min jami' anwa'il bala bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kepada saudara